أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إن الدين عند الله الإسلام. Sungguhnya agama yang mulia yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah agama Islam. Waqala Allah Subhanahu wa taala: "Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang memilih agama selain daripada agama Islam, maka agama itu ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat nanti ia termasuk di kalangan golongan-golongan yang rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah Subhanahu wa taala: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu, balasan bagi mereka ialah tingkatan syurga yang paling utama, yaitu Jannatul Firdaus. Mereka kekal di dalamnya dan mereka tidak sekali-kali berkanjak daripada kedudukan mereka. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala: "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Shadaqallahul azim. Itulah Alkitab, yakni Al-Quran, yang tidak ada keraguan di dalamnya dan menjadi petunjuk bagi mereka-mereka yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Benarlah firman-firman Allah di dalam Al-Quranul Karim. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Taraktu fiikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rawahu al-Imam Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis-hadisnya yang terpilih yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Aku telah tinggalkan kepada kamu wahai umatku, dua pusaka yang paling besar, yang mana selagi kamu berpegang kepada dua pusaka ini, nescaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Yaitu yang pertama kitab Allah, yakni Al-Quran, dan sunnah Rasulullah SAW, yaitu hadis-hadisnya." Rawahu al-Imam Baihaqi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada yang berbahagia, saudara pengurus majlis yang dihormati lagi disegani sahibul fadilah Tuan Imam kita, pengurusi nazir bersama dengan staf kepemimpinan, ahli jawatan kuasa masjid di kalangan muslimin muslimat, para alim ulama, tuan-tuan guru, dan tidak lupa kepada sahabat saya Abang Lah yang datang daripada Pulau Pinang, datang bersama dengan saya malam ni. Seluruh kaum muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertama sekali saya memohon kemaafan kerana terlambat, sebab tadi Ustaz ada program di satu surau di taman, lebih kurang 7-8 km dari sini. Hujan lebat pula, kemudian suara serak. Malam semalam saya berada di Masjid Ceruk Tok Kun, kemudian bergegas ke satu masjid lagi. Semalam pula berada di Masjid Kulim, kemudian bergegas ke satu masjid lagi. Jadi ada dalam masjid dan surau yang saya datang untuk menyampaikan sedikit perkongsian ilmu, tidak memuaskan hati saya kerana mikrofon yang diguna adalah sungguh menyakitkan leher saya. Tapi alhamdulillah pada malam ni
Mikrofon yang ada di hadapan saya seolah-olah macam mikrofon TV3. Jadi walau bagaimanapun dia tak masuk dalam grade A, dia grade B saja. Pasal dia bergaung. Jadi insya-Allah bagaimanapun saya ucapkan terima kasih kepada Nazir dan pengurusi masjid kerana memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sedikit tazkirah perkongsian ilmu, kerana lepas kuliah ni saya akan siap-siap berangkat ke Pulau Pinang untuk jumpa dengan beberapa orang kawan. InsyaAllah abanglah dia akan belanja ikan bakar, dan malam ni juga saya akan balik ke Kuala Lumpur. Esok saya ada forum dengan Dr. Badur Amin sebelum balik ke Sabah pada 10 hari bulan 9 insya-Allah. Maka tadi saya menceritakan di surau sana tentang peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sempena hari kemerdekaan yang disebut oleh yang berbahagia saudara pengurusi tadi, saya ingin mengambil tajuk perbincangan kita pada malam yang penuh berkat ini ialah bab kemerdekaan. Bila saya tengok dalam Quran, saya tak jumpa perkataan kemerdekaan di dalam Al-Quran. Mungkin saya tak sempat nak jumpa semua. Dan saya tengok juga dalam Injil, dalam Bible ni, lagilah saya tak jumpa. Oleh sebab tu, bila anda duk tengok dalam kamus bahasa Arab, ada satu perkataan berkenaan dengan kemerdekaan disebut sebagai Al-Istiqlal, dan satu lagi kalimah Al-Hurriyah. Tapi kalimah Al-Hurriyah ni tak berapa tepat. Kita ambil kalimah Al-Istiqlal ataupun Istiqlal yang disebut sebagai kemerdekaan. Maka bila menyebut tentang kemerdekaan, sempena kita menyambut kemerdekaan yang ke-48, apa takrif kemerdekaan dari segi kacamata biasa, dan apa takrif kemerdekaan dari segi kacamata Islam menurut pandangan agama Islam? Maka kalau kita lihat daripada kenyataan Profesor Dr. Yusuf Qaradawi, seorang ulama besar dan mujaddid di abad ini, bila ditanya oleh negara-negara umat Islam yang pernah dijajah, apakah arti kemerdekaan, maka beliau menjawab apa yang disepakati oleh pemimpin-pemimpin khasnya dunia Islam yang kecil yang pernah dijajah. Sepakat mereka menyatakan ialah merdeka iaitu sesebuah negara, rakyat, bangsa bebas daripada belenggu penjajahan. Maknanya sesebuah negara yang ada rakyat di dalamnya, ada bangsa yang menghuni dalam sebuah negara itu, rakyat yang datang menjajah negara itu, maka dia keluar, maka itu namanya merdeka. Bila kita singkap kembali berkenaan dengan sejarah peristiwa-peristiwa hitam yang berlaku khasnya kepada dunia-dunia Islam, dan kita fokuskan kepada Kepulauan Tanah Melayu di zaman silam, yang mana kita tengok dalam sejarah dinukilkan bahawa negara kita dilanda oleh 3 penjajahan. Pertama sekali zaman Belanda dan Portugis. Kemudian yang kedua ialah zaman kedatangan tentera Jepun. Yang ketiga ialah zaman pemerintahan British. Oleh sebab itu, saya nak tanya kepada tuan-tuan, mungkin tuan-tuan pernah membaca sejarah, mengapa dan kenapa bangsa-bangsa asing, negara-negara asing ini datang ke negara-negara Islam yang kecil dan tidak mempunyai kekuatan tentera, tidak mempunyai apa-apa, menyebabkan mereka ini menjajah? Mesti ada sebab dan musababnya. Maka teringatlah saya tentang satu peristiwa peperangan Ahzab. Peperangan Ahzab ni maknanya perikatan-perikatan yang didalangi oleh gulungan Yahudi dan Nasrani. Bila mana berlakunya satu peperangan besar yang dinyatakan tentang peperangan Salibiyah moden.
pada abad yang ke-11. Kita kena ingat bahawa mereka menjajah ke negara-negara kecil umat Islam, rintitan daripada kekalahan mereka dalam satu peperangan, yaitu peperangan Salibiyah moden. Sekutu-sekutu mereka daripada tentera-tentera Salibiyah datang untuk menyerang negara-negara Islam. Ketika itu umat Islam dalam keadaan tidak bersatu. Ketika itu umat Islam dalam keadaan berpecah, khasnya negara-negara Islam di negara-negara Timur Tengah. Maka lahir seorang ulama besar dan seorang mujaddid untuk menentang daripada serangan Salibiyah ini. Seorang ulama besar yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi merupakan orang yang bertanggungjawab untuk menyatukan negara-negara umat Islam di zaman itu. Dan beliau mengerahkan tentera-tentera di kalangan kaum muslimin supaya bersatu dan mempertahankan negara-negara umat Islam daripada diserang oleh puak Salibiyah moden. Maka akhirnya kita tengok, tuan-tuan yang pernah pergi ke Mesir, ada lagi kesan sejarah benteng pertahanan Salahuddin Al-Ayyubi di bumi Mesir. Maka akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, walaupun bala tentera di kalangan Salibiyah ini dengan pasukannya begitu ramai, dengan kekuatan senjata yang jika dibandingkan dengan tentera Islam mereka lebih hebat. Berdapat tentera-tentera di kalangan Salibiyah, di depan adalah padri-padri dari Vatican City daripada Rom. Padri-padri yang membawa lambang salib. Di kalangan pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka berada di depan. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan nusrah, turunkan pertolongan, yang mana Allah SWT beri kemenangan kepada tentera-tentera yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan bangsa-bangsa dengan sekutu di kalangan yang melakukan serangan dalam perang Salibiyah itu. Maka akhirnya mereka kembali ke tempat mereka sendiri. Lantaran itulah, dalam peristiwa itulah mereka mengatur strategi. Lantaran itulah mereka mengintai-intai bagaimanakah teknik-teknik dan bagaimanakah cara-cara untuk masuk ke negara-negara umat Islam yang lain selepas itu. Maka akhirnya di antara strategi-strategi yang mereka buat ialah datang ke sesebuah negara kecil Islam itu untuk mencari berdagang, mencari ratus dan sebagainya, mencari hasil masulan sebuah negara, termasuk kepulauan Tanah Melayu. Maka Belanda dan Portugis yang datang ke negara kita kena ingat di zaman tu armada-armada kapal yang datang. Siapa dia? Alfonso de Albuquerque. Siapa dia? Christopher Columbus. Ini adalah padri-padri yang diutus bersama dengan tentera-tentera yang datang, bersama dengan penjajah Portugis dan Belanda yang datang untuk menyebarkan pahaman Kristian. Akhirnya kita tengok di Melaka, ada orang Melaka kat sini, peninggalan kota Alfamosa. Lahirnya gereja-gereja didirikan. Di antaranya gereja Methodist, sekolah-sekolah didirikan, Saint Michael, Saint Mary, dan banyak lagi sekolah-sekolah yang didirikan untuk menanam pahaman supaya anak-anak di kalangan orang Melayu di Kepulauan Melayu itu datang menyekolahkan anak tempat-tempat seperti itu. Maka kita tinggalkan sekejap. Mesej mereka jelas menyampaikan mesej gerakan Kristian di zaman itu. Akhirnya datang pula penjajah Jepun. Penjajah Jepun pula datang. Maka mungkin ada di kalangan pakcik-pakcik ibu bapa yang mengalami kekejaman tentera Jepun. Jepun datang ke negara kita macam mana? Mereka melakukan tindakan-tindakan yang ganas. Bila jumpa dengan hak pakcik-pakcik ni, hak seorang ayah, bila mana dia tengok ada anak darah, diambil anak tu, dirogol. Ayah tu menentang, ayah tu diikat, dihambat. Kemudian hasil masuk, kalau mereka menternak, ternakan dirampas. Kalau mereka menanam tanaman, ubi diambil, mereka nak makan. Ini kekejaman tentera Jepun. Akhirnya datang pula satu puak lagi, iaitu puak British datang dengan tujuan mereka ialah untuk mengeluarkan Tanah Melayu daripada penjajahan Jepun. Maka berlakulah peperangan dunia kedua. Bila berlaku peperangan dunia kedua, maka rakyat dalam keadaan
huru-hara, rakyat dalam keadaan tidak aman, tidak tenteram. Kita menjadi orang yang pelarian dalam bumi sendiri. Maka akhirnya bila berlaku peperangan, Jepun berjaya diusir, maka pemimpin-pemimpin di kalangan orang putih ini dia tengok penduduk terbesar dalam Kepulauan Tanah Melayu terbagi pada 3. Satu puak Melayu yang beragama Islam, satu lagi kumpulan iaitu orang Cina, kemudian satu lagi kumpulan orang India. Maka apa yang dia buat pada peringkat awal, pertama sekali dia tak boleh duduk 3 puak ni dalam satu tempat. Kalau duduk satu tempat, mereka akan bangkit untuk menentang. Kesedaran tu ada, tetapi dia pandai, dia pisah-pisahkan. Orang Melayu duduk kat kampung-kampung, orang Cina duduk di bandar-bandar, orang Cina di Melumbung Biji Timah, kemudian orang India duduk di estate-estate. Apa tujuan dia? Tujuan dia ialah untuk mengelakkan 3 ni bersatu. Maka dalam keadaan sedemikian, apa yang dibuat oleh mereka? Mereka melakukan kerajaan-kerajaan di negeri-negeri selat, negeri-negeri Kepulauan Tanah Melayu, yang mana orang mereka sendiri yang memimpin. Seolah-olah orang kita tak layak. Sistem kepemimpinan yang ada di Kepulauan Melayu dimansuh, dibuang. Apa yang ada kepada kita diperebut. Undang-undang yang ada dibuang, hukum adat dibuang, semuanya tak pakai. Maka mereka mengumbal dasar, dia gubal. Kemudian akhirnya dalam keadaan kita menjadi rakyat dalam keadaan huru-hara, dalam keadaan merempat diri sendiri, maka tekanan demi tekanan, akhirnya lahirlah pejuang-pejuang kemerdekaan. Lahir pejuang-pejuang kemerdekaan yang cerdik. Di antaranya pertama sekali ialah Datuk Onn Japar menubuhkan satu parti perikatan, akhirnya dipelopori oleh Allahyarham Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada tahun 1151. Lahirnya Pak Sako, lahirnya Ahmad Bustamam, dan ramai di kalangan ulama-ulama yang lain. Di antaranya Profesor Dr. Burhanuddin Al-Hilmi menubuhkan Hizbul Islam sebagai orang yang terlibat untuk memimpin orang Melayu Islam di zaman itu, untuk diberi kesedaran supaya menentang penjajah. Lahirnya Tuk Janggut, lahirnya Mak Saleh, dan ramai lagi di kalangan ulama-ulama yang bangkit. Ramai lagi di kalangan ulama-ulama dan golongan intelektual orang Islam yang bangkit untuk menentang penjajahan. Akhirnya Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj melakukan penyatuan pula dengan wakil-wakil daripada 3 puak. Wakil di kalangan orang Islam beliau sendiri, dan wakil daripada Cina ialah Tan Ching Loh, wakil daripada India ialah S. Vanavaran, dan ramai lagi. Maka termetrilah bila mana beliau pergi ke London, maka akhirnya diadakan satu keputusan untuk memerdekakan Kepulauan Tanah Melayu. Beliau balik, dan ketika itu beliau berada di Melaka dan seterusnya pergi ke Kuala Lumpur, kemudian berada di dataran merdeka sekarang ni. Kemudian tanggal 31 Ogos 1957 dengan dihadiri oleh rakyat jelata, maka beliau melaungkan merdeka, merdeka, merdeka yang disambut oleh rakyat jelata. Maka alhamdulillah, daripada rintitan sejarah ni kita merdeka. Jadi bila kita dah merdeka, ini dari segi kacamata pandangan-pandangan pemimpin-pemimpin dunia, pemimpin-pemimpin Islam yang pernah dijajah. Tapi dari segi pandangan Islam, khasnya kalau kita imbau kembali dengan pengisian penghayatan yang ada dalam negara kita, apakah kita telah merdeka sebenarnya seperti yang dilontarkan oleh saudara pengurusi tadi. Saya nak buka satu perkara sahaja. Saya tak sempat untuk nak menerangkan siapa diri saya, pengalaman saya dalam Kristian dan sebagainya. Pasal malam ni saya bawa 2 bahan. Saya round seluruh negara. Satu tajuk yang selalu saya baca ialah gerakan Kristianisasi di Malaysia, murtad dan kenapa saya milih Islam. Buku ni ada, penting ada di tangan tuan-tuan. Karena buku ni saya mendedahkan bagaimana kekuatan agama Kristian, bagaimana mereka berjaya memurtadkan khasnya orang Melayu Islam. Semua ada di sini.
Maka saya menghadiahkan buku ini dengan membuka ruang tuan-tuan untuk menginfak di jalan Allah SWT dengan nilai dia RM10 saja. Kenapa buku ni ada penting di tangan tuan-tuan? Kerana di sini saya ceritakan tentang pengenalan agama Kristian, kemudian Injil yang ditolak kerana ketuhanan Yesus, pendaya Kristian berbagai cara, teknik mereka murtad ke orang Melayu Islam, kemudian perbandingan agama Kristian, Islam, Buddha dan Hindu, kemudian bagaimana nak merawat mereka yang terminum holy water, ada tanda-tanda murtad, dan banyak lagi saya ceritakan dalam ni. Oleh sebab tu tuan-tuan boleh beli buku ini dengan menginfak rezeki yang Allah beri dengan RM10 saja untuk saya mendirikan pusat pengajian ilmu-ilmu Islam Al-Azhar Sabah yang saya dirikan, menelan belanja sebanyak RM250,000. Sekarang ni kita menyua pada satu bangunan untuk saudara baru. Saya ada Islamkan mak ayah saya, lebih kurang 1,000 orang dah saya Islam hari ni. Dulu saya dapat Islam ni dengan bergadai nyawa. Ayah saya tembak saya, mak pegang senapang melutup ke atas, tak balik selama 6 tahun, dihalau daripada rumah. Oleh sebab itulah saya tampil ini, kerana saya kesian. Saya dapat Islam ni dengan nyawa. Ramai di kalangan sahabat-sahabat saya yang dapat Islam dengan nyawa, menggadai nyawa. Ustaz Ridwan T. Abdullah bekas membalik agama Buddha, Ustaz Farid Rabi Abdullah bekas membalik agama Hindu, kemudian sahabat saya Tuan Haji Abdul Latif bekas membalik agama Hindu, dan ramai lagi sahabat-sahabat yang lain menggadai nyawa untuk menerima Islam. Oleh sebab ini kami tampil untuk sedikit dakwah islahiyah supaya orang Islam asal ni sedar. Maka oleh sebab itulah saya juga ceritakan tentang murtad dan kenapa saya milih Islam dan cabaran Islam dalam VCD secara live. Jadi tuan-tuan juga boleh membeli VCD ini dengan nilai RM10 untuk diimpakkan kepada pusat pengajian yang saya dirikan. Kembali kita kepada kemerdekaan tadi. Bila kita menyebut tentang kemerdekaan, saya nak tanya tuan-tuan, konsep kemerdekaan yang ditinggalkan oleh penjajah kita kena ingat. Dalam negara kita, undang-undang yang tertinggi dalam negara adalah undang-undang persekutuan yang ditinggalkan oleh penjajah. Saya nak ambil satu kenyataan yang dibuat oleh Peguam Negara Abdul Ghani Fatail. Dia kata murtad tiada hak mutlak dalam perlembagaan. Tidak ada hak murtad dalam perlembagaan. Ini pembohong. Satu pembohongan yang besar. Saya nak ceritakan kepada tuan-tuan kes mereka yang murtad. Bila mana murtadnya Aisyah Bukhari, Kartini, Hartini dan sebagainya. Maka saya nak sebut sedikit satu sinopsis yang dibuat dan satu perkara-perkara sedikit yang ada dalam buku saya ni, saya nak sebut kepada tuan-tuan sebagai peringatan. Kita tengok isu murtad di Malaysia, khasnya masyarakat Melayu yang menukarkan agama daripada Islam kepada agama Kristian dan Hindu. Dengar baik-baik. Menurut kenyataan bekas padri berbangsa Melayu bernama Joseph Saleh Omar yang berasal dari Kulim, Kedah. Ada orang Kulim kat sini. Dia besarkan di Banting, Selangor. Pada 14 Ogos 1197 di Sekolah Raja Syariman Road, beliau menyatakan di tangan beliau sahaja beliau berjaya murtadkan seramai 3,000 orang. Dan kawan-kawan dia yang lain lebih kurang 10 lagi orang padri di kawanan Melayu berjaya memurtadkan angka yang sama. Cuba darab 3 kali 10, maknanya kumpulan ni berjaya memurtadkan 30,000 orang Islam. Kemudian seterusnya, menurut kenyataan bekas Mufti Wilayah Persekutuan, saya bersama Datuk Hashim Yahya, orang Pulau Pinang. Nah, pada bulan Ogos 1997 sehingga bulan Ogos 1998, bila mana tersebarnya kisah murtadnya Aisyah Bukhari, di tangan beliau saja orang yang nak menunggu memohon nak murtad seramai 3,000 orang. Kemudian menurut kenyataan seorang pemimpin UMNO dan Perhimpunan Agong, pada tahun 1998 seramai 541 orang Melayu murtad. Pada tahun 1992 12 pelajar Melayu murtad dan mengamalkan sistem hidup barat di salah sebuah universiti terkemuka di Amerika. 16 bulan 7 tahun 2000 seorang pelajar UPM murtad.
1697 2001 2 orang anak pensyarah Universiti Tempatan Fakulti Engineering hilang dan dipahamkan masuk agama Kristian. Menurut kenyataan Datuk Nazri Abdul Aziz, Menteri Pembangunan Usahawan, ketika dia berdebat dengan Datuk Salahuddin Ayub 16 bulan 2 2003, beliau pernah menyatakan bahawa kes murtad ini pernah dibincangkan dalam jemaah menteri. Kemudian menurut kenyataan sahabat kita Dr. Zulkifli Nurdin yang pernah mengendalikan beberapa kes murtad, termasuklah kes Hartini Kartini dan Aisyah Bukhari dalam khidmat guaman percuma isu-isu murtad di Malaysia, maka beliau membuat satu statement daripada 30/4/1997 hingga 30/4/1998 yang dia sendiri kendalikan seramai 689 orang. Pecahan jantina, lelaki 264, wanita 425. Pecahan negeri, nak sebut negeri pengurusi? Boleh sebut? Boleh? Boleh sebut tak tuan-tuan? Kalau tak nak sebut, saya tak nak sebut. Nak dengar tak cerita ni? Boleh? Pecahan negeri, kita tengok. Pemenang pingat emas jatuh pada Selangor Darussan 191, Kuala Lumpur 175, Pulau Pinang 96, Perak 51, Kedah 40, Negeri Sembilan 34, Sarawak 34, Johor 30, Melaka 14, Pahang 13, Sabah 8, Perlis 1, Terengganu 1, Kelantan 1. Antara nama-nama mereka yang murtad, nama Islam Mak Yusuf Ibrahim, nama Kristian Qaris Ibrahim, umur 26 tahun. Izarina binti Isnan, nama Kristian Eliasa Shelley, 24 tahun. Zuraida binti Hasan, nama Hindu Fariyatasi Beri, 23 tahun. Rosita Samiri, nama Hindu Kazita Beri, 23 tahun. Hafsah binti Sudin, nama Hindu S. Salbarani, 24 tahun. Farida binti Zainullah, nama Kristian Sarita. Rashid bin Zainullah, nama Hindu Risi. Yusuf bin Zainullah, nama Hindu Yugan. Nuraini binti Muhammad, nama Hindu Syarmala, anak perempuan Kanan. Siti Aminah binti Sama, nama Kristen Amli Thomas. Zuraidah binti Arifin, nama Kristen Fazrita Alexander. Akhbar Mama Ishaq, nama Kristen Charles Kenny, dan banyak lagi. Mana kebenaran yang dia nyatakan murtad tiada hak dalam perlembagaan? Ini pembohong. Oleh sebab saya nak baca terkini, ini saya sebut di Putrajaya. Saya mengejar di Frisian 16, dekat dengan rumah timbalan TPM. Depan saya Datuk Peguam ada, semua ada, kaki tangan kerajaan besar-besar. Pengarah-pengarah semua ada, ikut kuliah saya, kuliah tafsir. Saya nyatakan ini tak betul. Kenapa ini berlaku? Di antara asbab-sebab dia, satu perkara yang paling besar dan paling dahsyat, sekiranya benda ni tak dibuang ataupun digazet, dibuang, dimasukkan, maka saya takut dan seimbang makin ramai lagi di kalangan orang-orang Islam yang akan keluar daripada agama Islam. Kita tengok apa sebab dia. Ini adalah disebabkan enactment 160/1 perlembagaan, ya. Maafkan saya, enactment 11/1 perlembagaan yang menyatakan bahawa agama resmi bagi Kepulauan Tanah Melayu ataupun negara kita Malaysia ni adalah agama Islam. Betul ya balah? Betul. Sambungan daripada itu. Dan dia kata, akan tetapi mereka yang berumur 18 tahun ke atas bebas untuk memilih agama pilihan dia. Oleh sebab itu kes-kes yang murtad yang dikendalikan oleh sahabat kita Zulkifli Nurdin tak pernah menang di mahkamah sivil kerana enactment ni. Saya sendiri turun naik mahkamah bila kakak masuk Islam, anak bila pergi mahkamah syariah, anak ikut mak semua, ditanya nak ikut mak. Suami mengadu mahkamah sivil, anak dibagi dua, nak tunggu 18 tahun ke atas. Dan kes murtad ini pada kes seorang anak, seorang gadis di Kelantan, ini yang menyebabkan bekas peguam negara Tun Sri Abbas kena pecat. Ini semua kita kena tengok. Saya nak baca yang terkini. Yang terkini tahun lepas, banyak lagi. Saya nak baca yang terkini yang tahun lepas, satu kes saja. Ini sempurna kemerdekaan. Tuan-tuan tak dapat ceramah ni kepada ustaz-ustaz biasa, pasal dia tak ada pengalaman babak murtad ni. Kita tengok 22/9/2004, Perintah Semak Perkataan Islam Belangkat Pengenalan tahun lepas. Kisah satu saja.
Mahkamah Rayuan di sini hari ini mengarahkan supaya Peguam Kanan Persekutuan membuat simakan dengan Jabatan Pendaftaran Negara untuk memastikan sama ada perkataan Islam lekat pengadilan ada wajib mengikut undang-undang dalam negara ini. Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Gopal Sri Ram yang mengetuai panel 3 hakim mengeluarkan arahan demikian ketika menangguhkan rayuan seorang wanita Melayu, nama dia Azlina Zailani, yang mahu menggugurkan perkataan Islam daripada kad pengenalannya, kad yang baru. Hakim Sri Ram bersidang bersama-sama 3 hakim, iaitu Datuk Aziz Muhammad dan Hakim Datuk Arifin Zakaria menangguhkan rayuan itu 14 Oktober tahun lepas. Lina Joy ni 40 tahun ni membukukan rayuan Islam dalam kad pengenalannya. Lina menyaman Majlis Agama Islam Bila Persekutuan dan Kerajaan Malaysia yang didakwa enggan membuat deklarasi mengenai haknya untuk mengamalkan agama pilihannya menurut enactment yang termaktub dalam Undang-Undang Persekutuan. Tengok, baru dia seorang ya, dia saman Majlis Agama Islam, dia saman Kerajaan Malaysia. Kenapa benda ni berlaku? Inilah dia peninggalan penjajah. Adakah kita merdeka yang sebenarnya? Oleh sebab tu kemerdekaan di segi kacamata Islam pertama sekali kita kena kembali kepada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 12 tahun, 2 bulan 22 hari di Makkahul Mukarramah. Manusia yang jahil, manusia yang jahil di segi ketemudulan kemanusiaan, jahil daripada mengenal kepada Allah, daripada tidak kenal kepada Allah SWT, menyembah berhala Lata dan Uzza. Rasulullah diutuskan untuk mengislah, memerdekakan manusia itu daripada tauhid yang tidak betul kepada tauhid yang sebenarnya. Maka hari ini kemerdekaan yang kita nak ialah kita kena pastikan masyarakat Islam dalam negara kita yang 68% ni tauhid kena merdekakan. Jangan ada unsur-unsur syirik, jangan ada unsur-unsur syirik, khurafat dan sebagainya yang ada pada dada-dada umat Islam. Maka kena perbetul akidah. Kita kena berpegang sungguh-sungguh dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita kena kenal sungguh-sungguh sifat 20 Allah, baik tauhid rububiyah, uluhiyah ataupun asma' wa sifat. Akidah kena merdekakan dulu. Kalau akidah tak dimerdekakan dulu, ini yang menjadi masalahnya. Yang kedua, kita kena tengok sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila berhijrah daripada Madinatul Munawwarah. Ini isu kita nak sambut. Mal hijrah, Rasulullah SAW berhijrah dari Makkahul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. Di Mekah, Al-Quran yang 37 114 surah, 6,236 ayat. 6,666 ayat tu tak betul Ustaz. Ini ada kadang-kadang Ustaz nak beritahu, dia kata ayat Quran 6,666 ayat. Dia dapat daripada mana sumber tak tahu. Sumber yang sebenarnya yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karamallahu an daripada Al-Imam Hamzah Az-Zayyad menyatakan sepakat di kalangan ulama-ulama Damsyik, sepakat di kalangan ulama-ulama Kufah, ulama-ulama Baghdad dan ulama-ulama Makkah, mereka menyatakan bilangan ayat Al-Quran 6,236 ayat. Maka kita tengok ayat dalam Al-Quran 37 114 surah 6,236 ayat, 19/30 daripada juzuk Al-Quran tu turun di Makkahul Mukarramah. Dan kebanyakan ayat yang turun di Makkahul Mukarramah itu adalah ayat tauhid, membersihkan manusia daripada syirik kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama sekali. Ayat banyak, tak payah saya nak sebut. 19/30 pada juzuk Al-Quran, 4,780 ayat turun di Mekah selama 12 tahun 2 bulan 22 hari. Bila hijrah Rasulullah daripada Mekah ke Madinah, baki lagi 11/30 daripada juzuk Al-Quran selama 10 tahun. Baru datang ayat ahkam, ayat hukum. Manusia kena bersihkan walaupun dia kenal kepada Allah. Dalam kehidupan dia, dia kena perkenalkan dia satu undang-undang supaya dalam hidup dia tak tergelincir daripada ajaran yang turun daripada Allah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datang ayat hukum baki 11/30 daripada juzuk Al-Quran yang mempunyai 1,456 ayat baki di Madinah. Maka kebanyakan ayat-ayat yang turun adalah ayat-ayat ahkam. Turun ayat-ayat ahkam di antaranya Allah berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Larangan menghampiri zina. Jelas.
Bila turun ayat ni dalam suratul Isra, turun ayat ni sepakat di kalangan ulama-ulama 4 mazhab, termasuk Al-Imam Asy-Syafi'i, baik dalam qaul jadid dan qaul qadim dia, pendapat lama dia ketika di Iraq, dan pendapat baru dia ketika dia berada di Mesir. Ulama-ulama Imam Ibn Hanbal, Imam Hanifah dan ulama lain, bila turun ayat, sepakat ulama ini mengharamkan perbuatan menghampiri zina. Hukum. Kalau kita kembali kepada keadaan wakil dalam negara kita, maka adanya program-program reality TV, di antaranya ialah adanya Akademi Fantasia. Seorang profesor masyarakat Indonesia Melayu menyatakan dalam negara hari ini yang diwar-warkan sebagai Islam hadari, kebaikan dan maksiat diiring serentak. Ini tak betul. Oleh sebab itu kita tengok rancangan reality TV hari ini dengan program mentor, Top House, Akademi Fantasia. Akademi Fantasia adalah diceluk daripada negara Meksiko. Asal perkataan dia live fantasi, maknanya mencari reality, mencari cinta. Itu juga satu rancangan. Malaysian Idol. Apa benda ni semua? Ini yang menyebabkan 1,2 juta belia-belia Islam dalam negara dalam keadaan lalai leka, dihumban, disuguh dengan benda ni. Belia-belia dilalaikan daripada memikirkan permasalahan negara. Pengangguran, lebih kurang 80,000 graduan menganggur, baik pengajian dalam negara ataupun di Timur Tengah, pengajian luar. Tambah lagi 120,000 graduan menganggur, tak ada kerja, peluang kerja tak ada. Tambah lagi dengan harga barangan yang naik, harga minyak naik. Permasalahan dalam negara dilalaikan. Belia-belia ini daripada memikirkan permasalahan yang berlaku dalam negara. Dan banyak lagi benda-benda yang lain. Hukum tentang arak, judi. Kita tengok ayat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rizqun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, sungguhnya arak, judi, bertenung nasib, menyembah berhala untuk menyembelih binatang untuk berhala, merupakan perbuatan keji, perbuatan persyaitan. Maka kita tengok satu kes tahun lepas, 2 adik-beradik di Kuantan, Pahang. Dia pergi minum arak di kedai Cina. Maka sabit kesalahan, Mahkamah Syariah Kuantan adalah penguatkuasa dia, pergi tangkap 2 adik-beradik ni, sabit kesalahan, bawa kena seksyen, kena rutan, sebat, kemudian kena denda. Kerajaan negeri Pahang kata, Datuk Adnan kata, tahniah kepada Mahkamah Syariah, saya tak nak campur. Kira bagus tu kenyataan dia tu, tak ada apa-apa, alhamdulillah dah. Diberi kebebasan kepada ustaz-ustaz yang duduk tempat tu untuk melaksanakan undang-undang bertepatan dengan syarak. Dan banyak lagi benda kita boleh ambil. Yang ketiga, kita kena merdekakan diri kita dari segi akhlak. Hari ini akhlak sungguh teruk. Akhlak sungguh teruk. Kita kena ingat bangsa yang berdaulat, jati diri kita sebagai Islam, sosial kita sebagai Islam kena perkasakan. Karena runtuh dan bangun sesuatu umat, kalau akhlak dia runtuh, habis, punah rana semua. Oleh sebab itu kita tengok hari ini, saya ada statistik berkenaan dengan mereka-mereka yang melahirkan anak luar nikah. Oleh sebab itu kebijakan masyarakat hari ini sungguh bimbang dengan kelahiran anak luar nikah. Maka dilancarkan satu kempen memelihara darah-darah. Maka ada orang tak puas hati, darah saja kena pelihara ke? Keturunan pun kena pelihara. 80% adalah anak-anak orang Islam sendiri. Kita tengok malam merdeka, daripada jam 2 daripada konvoy dah dengan pasangan masing-masing, bawa bendera. Mana sembahyang dia? Maghrib Isyak dia dengan pasangan begitu, berkucup-kucupan pula, berpeluk-pelukan pula. Ini runtuh, punah ranah ni. Siapa nak dipersalahkan? Nak persalahkan ibu bapa? Nak persalahkan pihak kerajaan? Nak persalahkan guru-guru? Seluruh kena bertanggungjawab. Pertama sekali, kerajaan kena menggubal satu sistem, menterbiah 1,2 juta belia-belia yang ada dalam negara kita.
untuk membina rohani, bina sasya, bina akhlak mereka. Jangan dihidangkan mereka dengan program nyanyian-nyanyian yang keterlaluan. Peranan ibu bapa, didik anak betul-betul, ajaran agama. Peranan guru, tingkatkan patriotik kepada pelajar-pelajar di sekolah, didik mereka. Kena ambil peranan semua. Maka oleh sebab itu, sebagai kesimpulan, banyak lagi perkara-perkara yang kita boleh sentuh dengan sempena hari kemerdekaan yang perlu kita fikir. Maka sebagai kesimpulannya, saya nak beritahu kepada tuan-tuan, sudah jam 10.15. Pengurusi pun dia tak beritahu saya berapa minit. Maka saya membuat kesimpulan, sempena hari kemerdekaan dan sempena peristiwa Isra Mi'raj dan tahun baru hijrah, tahun malam hijrah, maka saya menyuruh pada diri saya dan kita semua kembali kepada ajaran Al-Quran. Baik nak ke tak nak, sesuai dengan akal, sesuai dengan nafsu ke tak sesuai yang ada dalam Quran ni, kita kena sami'na wa ta'na. Seluruh umat Islam yang 68%, bermula daripada pemimpin tertinggi negara sampai ke peringkat bawahan, kena kembali kepada ajaran Al-Quran yang sebenarnya. Kalau tak reti, kena mengaji. Peringkat pertama sekali, baca Quran ni dengan berguru, dengan bertajwid. Peringkat kedua, dia kena baca Quran, tengok terjemahan, jumpa ayat-ayat tauhid, berdoa pada Allah, ya Allah kekalkan aku dalam iman ya Allah, kekalkan isteri suamiku dan anakku dalam keadaan iman takwa ya Allah. Jumpa ayat hukum, berdoa pada Allah, ya Allah kekalkan diriku, isteri dan anak-anakku, kerabatku ya Allah, supaya mengamalkan hukum yang ada dalam Quran. Jumpa ayat akhlak, ya Allah kau berikan keupayaan pada diriku ya Allah, anak-anakku supaya berakhlak mengikut apa yang ada dalam Quran. Kenapa? Kalau tak tahu, dampingi ulama. Jangan benci ulama. Hadir dalam tazkirah-tazkirah. Barulah dibina khasiat jati diri, berlandaskan kepada agama kita. Yang kedua, kita kena jaga perpaduan kita sesama Islam. Perpaduan tu adalah wajib. Fikrah-fikrah yang sedikit tu menyebabkan renggang, jangan. Baik pahaman-pahaman ke politik dan sebagainya, walaupun ada, mungkin ada di kalangan kita gelombang biru ke gelombang hijau ke, tak ada gelombang ke, yang penting perpaduan wajib. Pahaman sedikit tu jangan jadikan alasan menyebabkan kita berpecah. Khasnya orang kita Islam Melayu yang beragama Islam. Bina ukhuwah wa tasimu billahi jami'an. Kita sungguh kita bina tali Allah sekali-kali kita bercerai. Yang ketiga, di anak kita agama. Kita kena ingat anak kita takkan sesat, walaupun dia tak tahu bahasa Inggeris dan tak tahu IT. Saya tak memberi pandangan kepada tuan-tuan, anak-anak kita sekolahkanlah sampai ke peringkat universiti di luar negara dan sebagainya. Beri mereka ilmu-ilmu dunia, tapi pada masa sama ilmu akhirat kena beri. Kemudian akhir sekali ialah kita kena bantu kerajaan dalam menegakkan keamanan yang ada dalam negara kita, menjaga perpaduan kaum yang ada dalam negara kita. Kerana rakyat kita adalah negara yang ada, rakyat yang dalam negara kita adalah mazmum, maka kita membantu usaha-usaha kerajaan yang sepatutnya kita kena sokong. Kalau benda ada yang tak betul, maka kita kena ikut adab etika Islam, saluran-saluran yang tertentu. Barulah ada satu ukhuwah, ada satu hubungan di antara rakyat dan pemimpin dengan cara yang hikmah dan cara yang beradab dan akhlak. Barulah pemerintah pun senang memerintah rakyat, rakyat pun reda dengan apa yang dibuat oleh pemerintah. Kalau ada benda yang tak puas hati, kita kena muzakarah. Kalau ada yang tak puas hati, ikut saluran-saluran yang tertentu dengan cara etika dan beradab dengan Islam.
Dia rasa setakat itu sahaja. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang kurang itu adalah kemandirian sendiri. Maaf yang terkasar bahasa, yang menyalahi adat tuan-tuan di sini. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna 'ilman nafi'a, Allah warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hadadan marhuma wa tafarruqana ibadi tafarruqan masuma. Ya Allah, Tuhan kami ni hamba-hamba yang kerdil datangan mohon keampunan kepada-Mu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, semua sengaja kami lakukan, tidak sengaja kami lakukan ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, Kau jagalah iman dan Islam yang ada pada diri kami, suami kami, isteri kami, anak-anak kami, kaum kerabat